Ma'asyiral hadirin hadirat, kita awali dengan talbiyahna insyaallah. Mari bersama-sama ikut saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, kita masuk pada minggu ni insyaAllah sambung kepada bab sa'i ya, insyaAllah. Pertama kali kita melihat dulu tentang lokasi sa'i ni ya. Asal mula sa'i ya, kita tengok dulu suasana dia. Sa'i artinya berjalan daripada Safa ke Marwah. Dulu dia panggil bukit lah, Bukit Safa dan Marwah. Sekarang dia tak ada bukit lah. Sebab dibina Kaabah tu diangkat naik sampai ke puncak bukit. Ya? Sekarang ni kita di kemuncak bukit ni. Ya? Kita duduk sa'i sekarang ni, tawaf sa'i apa semua di kemuncak bukit. Dulu dia lembah. Ni kita nampak lembah tu kan? Nampak kan? Gambar lembah tu. Dia lembah. Dia sebab tu bila mari ke sini dekat, bila dia mula daripada tu sekarang baru dibina. Dibina atas tutup. Sebelum tu dia lembah. Dia lembah ya. Jadi maka tu bila Siti Hajar, Ibu Hajar, dia nak ambil air, dia tengok daripada sini Safa, di kawasan ni nama Safa, ni Marwah. Jadi bila dia berjalan, dia lari, dia terpaksa turun. Dia terpaksa turun Cunuram ni, gaung ni, maka tu dia kena lari. Nampak? Sebab tu orang sa'i berlari. Di tengah dia berlari. Kenapa dia kena berlari? Asalnya dia lembah. Ya, jadi Siti Hajar bila dia nak tengok, dia nak pergi ke Marwah, dia terpaksa turun gaung, turun. Jadi bila turun tu kena lari. Sekarang ni dah dibina. Ya. Dibina, tutup, kambuh, tak ada dah gaung tu. Jadi yang kita nampak pink ni, ini adalah kawasan yang sekarang ni dia datar. Jadi tak payah turun lagi dah, tapi tang lari tu kita kena lari jugalah. Kita kena menggayakan juga gaya lari tu, menunjukkan kata asal tempat ini adalah gaung. Dia adalah Cunuram turun ya. Itu sebabnya kita kena berlari. Kalau ditanya pasal apa nak kena berlari ya, antara Safa Marwah tu ada bahagian kita kena berlari-lari nak. Sebab asalnya adalah dia merupakan gaung. Ya, itu artinya lah ya. Itu tiang hijau tu, dulu dia tiang hijau, antara dua tiang hijau tu kita kena berlari. Sebab dia adalah gaung. Faham ya? Baik, itu secara lokasi awal asal mula-mula tempat sa'i itu ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada pangkat yang kedua, mengenal sa'i. Ya. Bentuk dia macam tu, lebih kurang lah secara melancong. Tengah tu, kawasan tengah. Kemudian dia ada Safa, Marwah, mula, akhir. Kemudian dia ada dua tiang. Dulu pakai tiang lah, sekarang tak ada tiang lah. Sekarang memanjang di atas siling tu. Dia buat memanjang lampu, memanjang. Jadi kita bila kita berjalan sa'i tu, bila kita sampai ke bahagian lampu hijau tu, kita pun jalan laju gitu, bukan lari ya. Kita berjalan tu bagi laju gitu. Macam orang lumba lari, lumba jalan kaki kan. Macam tu lah, dia kena laju kan. Jadi ini asal kata inna safa wal marwata min syairillah. Itu lokasi dia lah secara awal yang kita tengok, yang ada macam tu lah. Baik. Kemudian seterusnya
Jarak dia lebih kurang satu perjalanan lah. Ya, satu perjalanan kalau kita nak pergi balik, dia kata tadi ni 450 kali 7 sama dengan 3150 meter. Jadi kita pergi balik 7 kali itu sama dengan 3.15 kilometer. 7 kali pergi balik itu sama dengan jarak 3.15 kilometer. Jadi maknanya orang nak buat haji ni, nak buat kerja haji, dia kena latih berjalan kaki di sini lah, no? Dia kena rajin berjalan kaki. Sebab kita nak kena sa'i, kita terpaksa kena berjalan kaki. Jadi usahalah daripada sini sebelum kita nak pergi Mekah tu, kita kena buat latihan-latihan banyak lah, seumpama membiasakan dengan berjalan kaki, ya, secara lazimnya, supaya kita tidak jadi satu tekanan nanti bila kita buat sa'i di Mekah tu kita tak ada tekanan, ya, kita dapat lakukan dengan mudah dan dengan biasa kerana kita telah melaziminya daripada awal. Itu maksud dia kata tadi ni, ya. Dia punya perjalanan 4 sekali pergi 450 meter kali 7, jadi sama dengan 3150 meter. Boleh faham? Baik. Ini dalam lokasi kita tengok daripada atas, pandangan daripada atas, kiri kanan, ya. Safa, Marwah. Safa kita buat bulat, Marwah kita buat 4 segi. Memang begitulah dia punya dom. Kalau kita duduk belah Safa, kita tengok belah atas, dom dia bulat. Kalau kita pergi ke Marwah, dia punya dom 4 segi. Tu saya pun buat macam tu lah. Boleh nampak daripada atas, ya. Itu 2 tiang hijau yang kita tadi ini. Kemudian Kaabah nanti ada belah kiri. Kalau kita berdiri di Safa tu, kita akan nampak Kaabah duduk belah kiri. Baru betul di Safa, ya. Tapi sekarang tak susah dah sebab dia tulis. Dulu tak ada dia tulis, sekarang dia tulis Safa, dia tulis Marwah. Sebab keliru, banyak orang keliru, jadi buat begitu. Jadi kita tak perlu mana kata duk cari-carilah, memang dia ada Safa, kita akan sampai situ, ya. Tiang hijau, ya. Hala pergi, hala balik, ya. Pergi balik, kanan ke kiri. Ini lokasi pandangan daripada atas, ya, daripada atas. Baik, lagi itu habis dah tu. Kemudian kita tengok lokasi yang ketiga, untuk faham. Begini, ya. Safa, Marwah, dan ada Kaabah di situ 100 meter. Jarak Kaabah dengan Safa kita berdiri itu 100 meter. Daripada Kaabah sampai Marwah 500 meter. Jadi semua 450 meter, 1450 kaki untuk satu perjalanan. Satu perjalanan 1480 langkah kaki. Langkah kaki ni saya kira sendiri. Tak ada tu saya reka, kira dan kita reka nak beritahu kat jemaah. Sambil kita berjalan ikut mana kata sains orang-orang ASEAN lah. Kita berjalan langkah kita, kalau kita kira langkah kita betul 1480 kaki lah. Itu dia punya langkah. Baik. Ini antara simbol makna tadi. Baik, kita melihat pada segi hukum dia. Sa'i ini cukup mudah, tuan-tuan, ya. Dia punya syarat dia cukup mudah. Ini kita ambil faham sini. Dia tak macam tawaf, ya. Sa'i dia lebih kepada hanya berjalan kaki dia. Tak ada syarat seperti syarat-syarat tawaf. Maknanya dia tanpa wudu, ya, tak ada yang semayang pun boleh sa'i. Orang perempuan yang uzur pun boleh sa'i. Ya, katalah masa duduk tawaf tu ada tawaf tu bersih lagi lah. Seorang muslimah sedang tawaf, ya, 7 kali dia tawaf tu, elok-elok habis 7 musim, dia pun semayang sunat 2 rakaat. Lepas semayang 2 rakaat tu datang dia punya uzur. Datang dia punya uzur. Jadi dia tak payah balik, tak gaduh. Dia boleh bersambung sa'i terus. Faham, ya? Itu maksudnya mudah. Jadi kena tahulah orang-orang perempuan yang ada haid ni, dia kena bersedia lah. Agak-agak dia boleh tahu lah bila-bila nak mari dia punya haid. Bersedia elok-elok, perkemas diri dia betul-betul.
Kemudian dia pergilah buat tawaf. Jadi apabila selesai dia punya tawaf dan sembahyang sunat tawaf masuk kira dalam bersih. Ya, sembahyang sunat tawaf tu pun mesti dalam keadaan bersih. Baru lepas tu datang, kalau kerana lepas tu datang dia punya haid uzur, maka dia boleh terus pergi mengerjakan sa'i. Sebab tu dia kena berkemah, ya, supaya tak bertabur. Kalau tak berkemah kan, jenuh berambak lah, ya Allah, jenuh lah. Jadi masalah pasal jadi. Korang ni memang duk jadilah, ya. Boleh katakan tiap-tiap kali, tiap-tiap tahun saya bertugas di Mekah ni akan jumpa lah benda ni. Akan jumpa, tapi bukan orang Malaysia lah. Bukan orang Malaysia lah. Jadi ni orang luar, Turki lah, orang India lah, Pakistan lah, yang jadi macam tu. Perempuan-perempuan mereka lah, tak bersedia. Ya. Dia nak pisang juga, jenuh, berambak lah, ya Allah. Ya. Terpaksa duk kena mok pula, banyak cerita. Ya. Jadi makanya, tempat sa'i ni, dia dikira sebagai bukan dalam haram. Dia bukan dalam kawasan masjid. Dia tak masuk masjid. Sa'i tak masuk masjid. Muslimah. Ya, jadi makanya jangan pergi sembahyang di situ. Ada juga orang pergi tunggu sembahyang kan tu. Dia berhimpun tunggu awal. Sebelum masuk waktu, dia orang pergi tunggu di situ dah. Tidak, dia tidak masjid. Tidak ada tahtul masjid. Tidak ada i'tikaf. Nampak tak? Kerana dia bukan masjid. Tempat sa'i tu. Sebab tu orang haid boleh sa'i. Faham? Kerana dia bukan, tapi dia bersambung dengan masjid lah. Walaupun dia bersambung dengan masjid, dia dikira sebagai kawasan yang bukan masjid. Dia tergerak. Satu laluan antara dua bukit tu saja. Ya. Jadi jemaah-jemaah kita kalau nak sembahyang jangan pergi sembahyang fardhi lah. Masuk masjid, ya, jangan duduk tang tu. Tu nah. Dulu ada sekali saya bertugas kita punya Allahyarham Rashid Maidin. Ya, dia telah balik ke pangkuan masyarakat. Kerajaan pun bagi satu penghormatan kat dia. Dia hantar dia pergi Mekah lah. Percuma lah. Dia anugerah dekat dia haji, dia pergi buat haji lah tahun tu. Jadi dia duduk di tempat tu lah, di tempat sa'i tu. Dia dengan dua orang kawan dia duduk tempat sa'i. Dia habaq kat saya, untuk Ustaz tu Rashid Maidin tu. Ustaz pergi habaq kat dia, kalau boleh jangan duduk tang tu. Saya pergi dekat dia. Saya pun salam dengan dia. Minta maaf Tok Aki. Tok Aki saya baru kenal, baru tengok muka hari ni ingat lama aja kan. Kalau boleh Tok Aki jangan duduk tang ni Tok Aki. Tok Aki duduk dalam. Pasal petang ni bukan kawasan masjid. Ya ke? Saya pun tak tahu. Dia kata, itulah. Ya Tok Aki silakan masuk ke dalam masjid. Barulah Tok Aki boleh dapat i'tikaf, ya, boleh dapat tahiyatul masjid dan dapat manfaat sembahyang dalam Masjidil Haram. Tu dia antara yang pernah saya jumpa lah. Jadi sa'i ni artinya berjalan dan berlari-lari kecil. Pergi balik, pulang balik daripada Safa dan Marwah sebanyak 7 perjalanan. Ya, dia kira 7 ni mula daripada Safa kita ke Marwah dikira 1 lah. Safa ke Marwah kira 1, kemudian patah balik. Marwah ke Safa 2. Marwah pergi balik ke Safa 3. Safa pergi ke Marwah 1. Marwah patah balik ke Safa 2. Safa pergi ke Marwah 3. Marwah balik ke Safa 4. Safa pergi ke Marwah 5. Marwah balik ke Safa 6. Safa pergi ke Marwah 7. Jadi 7 kena ada di Marwah. Safa mula, dia kena ada 7 di sana. Jadi kita kena kira, kita kena faham betul-betul arah jalan pergi balik itu. Kalau kita berhentilah tak mana-mana kot kita letih kan, dia boleh berhentilah. Tangguh, boleh tak tangguh. Jadi bila kita nak sambung balik, kita kena tahu nak sambung tak mana. Jangan ikut suka, ikut dan sambung tak boleh. Dia kena faham betul. Sebab tadi kita habaq macam tu lah. Safa ke Marwah dikira 1. Ini mula Safa. Jadi kalau Marwah, daripada Marwah dikira 2 nak bagi ke Safa. Katalah dia berhenti. Dalam 2 perjalanan dia berhenti. Safa Marwah, Marwah Safa dia berhenti. Dia nak ambil balik nombor 3, kena ambil tahun lah. Dia kena ambil tang Safa balik. Nampak tak? Safa ke Marwah baru 3. Nampak tak? Itu dia. Kemudian dia berhenti pula di Marwah. Dia nak ambil balik
Yang keempat macam mana buat? Dia kena ambil daripada maruah. Dia tak boleh bagi ambil Safa. Nampak ya? Dia tak boleh ikut suka dia, tak boleh. Dia kena ikut arah mana yang dia mula, tang mana yang dia kena berhenti, tang mana dia kena mula. Itu dia punya sedikit perkara yang kita kena ingat betul-betul lah. Tak boleh. Itulah yang dipakai dalam 3 mazhab kita. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan mazhab Maliki. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Hanafi ni boleh buat mana mazhab? Dia nak mula macam mana mazhab? Nak mula Safa boleh, nak mula Marwah boleh. Nampak tak? Asal ada 7 kali pergi balik sudah. Hanafi mazhab Hanafi. Mudah bagi mazhab dia. Banyak perkara yang mudah dalam mazhab Hanafi ni Kita Syafi'i, Hanbali dan juga Maliki tak boleh. Kita kena mula ikut arah yang ditentukan oleh syarak. Hukum dia macam itulah. Itu pertama Baik. Kemudian apa lagi? Ini kita tengok gambaran dia lah. Gambaran yang bentuk tu. Dulu kita nak lampu hijau dia melintang kan. Sekarang bukan melintang, dia memanjang tu. Memanjang lampu. Jadi kita berjalan tu kita nampak lampu tu memanjang tu. Ini bentuk dia lah. Okey. Kemudian syarat sah sa'i pertama sekali bersa'i di Batnul Wadi, tempat sa'i. Batnul Wadi di lebah tu dah. Yang kita tengok lebah tu dia panggil batni, ni makna batnul tu perut lebah. Batnul Wadi ni maknanya perut lebah. Jadi maknanya itu. Sekarang ni sa'i tu dah dibuka luas. Dulu dia satu arah saja, ikut antara bukit ke bukit. Tapi oleh kerana jemaah dah ramai, jemaah haji dah tambah, berganda-ganda ramai, tak boleh nak tampung lagi dah, maka kerajaan Saudi atas nasihat para alim ulama, dia besar ruang sa'i tu. Makna kata dia dah keluar daripada bukit Safa dan Marwah. Nampak? Yang ada sekarang dia dah terkeluar daripada bukit. Dia termakan sikit kawasan raja tu, bukit Jabal Qubis, dia makan sikit kawasan tu. Jadi luas lah. Tak apalah, dah fatwa kata boleh. Ulama-ulama mereka kata fatwa boleh macam tu. Kita kena ikut itu antaranya. Jadi yang asli yang ada di sebelah dengan masjid itu. Yang sebelah masjid tu kita masjid, dia duduk sebelah masjid, yang tu asli. Yang panjang yang sambung lagi di belakang tu bukan asli lagi dah. Tapi dah dia fatwa kata boleh, kita pakai dua-dua lah. Itu antara yang kita beza tadi lah. Jadi kata Batnul Wadi ni yang betul-betul sebelah masjid. Baik. Kemudian lagi itu yang pertama. Yang kedua, dia kata sa'i ni bersa'i daripada Safa ke Marwah. Dia mesti khas Safa Marwah, dan kita mula daripada Safa dan kita berakhir di Marwah. Tempat lah kita akan habis di Marwah. Kalau orang buat sa'i umrah, bukan haji sa'i umrah. Sa'i umrah dia akan bergunting di Marwah. Sa'i Marwah umrah senang aja kan. Umrah tak susah niat umrah, kemudian kita tawaf umrah 7 keliling, kemudian kita sa'i, kita berjalan ulang-alik 7 kali, kemudian kita bergunting di Marwah. Habis 7 kali di Marwah tu, kita gunting di Marwah lah. Kita dapat satu umrah. Senang kan? Tak susah. Semua dalam masjid. Cuma niat kena di luar. Niat je kena luar. Itu saja. Yang lain semua kita buat dalam Masjidil Haram. Tak susah. Sebab orang nak pergi Marwah. Banyak orang nak pergi buat umrah. Sebab senang. Dia tak payah keluar daripada Mekah, tak payah keluar daripada Masjidil Haram, semua dalam Masjidil Haram. Jadi bagi orang yang buat sa'i umrah, dia akan bergunting ketika berakhir di Marwah. Perjalanan 7 kali itu, yang ke-7 jatuh ke Marwah, ketika itu dia pun bergunting. Gunting itu tahlul, nak keluar daripada larangan daripada ihram, maka gunting di Marwah. Tak payah tunggu balik hotel lah. Di Marwah tu gunting sikit. Itu dia antara sedikit faham lah Ini untuk umrah. Tapi untuk haji kita tak gunting di sa'i. Tak. Untuk haji kita gunting di Mina. Jangan salah faham Haji gunting di Mina.
Umrah gunting di maruah. Nampak? Boleh? Boleh catat sikit yang betul lah untuk kita faham. Kalau haji, gunting rambut di Mina, tempat lontar. Kalau umrah, kita gunting di maruah. Mana kata sapak maruah di maruah itulah kita gunting. Ya, ini bagi kerja-kerja umrah tuan-tuan. Bagi kerja haji, kita bergunting di Mina. Itu dia punya beza lah. Jangan salah faham. Baik. Kemudian yang ketiga, sebanyak 7 perjalanan ulang alik dengan yakinlah. Dia 7 perjalanan. Macam tadi dah. P1 balik 2. P3 balik 4. Ya. P5 balik 6. P7 habis. Nampak? Itu dia punya perjalanan. Bukan sapak maruah sapak 1. Sapak maruah sapak 2. Sapak maruah sapak. Jadi 14. Jangan buat kerja tu lah. Kalau buat begitu macam mana? Sah tak? Sah. Nampak? Tapi dia lah susah. Pasal berjalan jauh. Nampak tak ya? Tak boleh lah. Ada juga orang begitu lah. Dia kata baru puas. Dia rasa tak puas dia kata. Mana boleh cerita puas-puas pula. Ibadat ni dia dah atur siap. Tang mana mula, tang mana nak habis. Bila nak awal, bila nak habis. Jangan kita duduk pergi reka tokok tambah apa lagi dah. Ya? Tak boleh. Tu, orang baca semua orang semayang kan. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat baca Fatihah. Rakaat pertama dia baca 10 kali Fatihah. Sah lah semayang dah. Rakaat pertama dia kena baca Fatihah sekali ya. Dia baca 10 kali. Sah lah semayang dah. Sah, tapi dia lah susah. Nampak tak ya? Tak gitu ya. Tu dia. Yang dia baca banyak-banyak tu buat apa? Nampak tak? Fatihah yang pertama jadi rukun, Fatihah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam jadi sunat. Nampak tak? Jadi sunat lah. Nampak tak? Dapat pahala tak? Dapat pahala. Dapat pahala. Tapi dia lah susah lama. Nampak tak? Pasal nak bagi puas. Mana boleh cerita puas? Nampak tak? Ini kita nak faham. Kalau syarak dia kata 7 lah. Jangan kurang, jangan lebih. Jangan kurang, jangan lebih. Ini kita kena faham. Itu artinya. Jadi sebanyak 7 perjalanan ulang alik lah. Ya. Jadi kita boleh berjalan. Dia berjalan ni tak apa. Pok mana pun boleh berjalan. Cara mana pun tak apa. Dia bukan macam tawaf ya. Dia berjalan, kita nak berjalan mengiring boleh. Nak berjalan berunduk boleh. Nampak tak ya? Nak berjalan dengan macam circus tu. Berjalan pakai tangan dia pun boleh. Asal pergi balik 7 kali. Dia kira begitu. Nampak? Betul je cerita dia lah. Ya. Boleh pakai kursi roda. Ya. Boleh pakai, ni baru sebut ni, saya tak pernah jadi. Boleh pakai kasut roda. Kok ada kasut roda nak pakai boleh. Nampak tak? Itu dia lah. Tapi orang tak mula. Dan kalau ada orang mula, orang ikut. Semula selama ni tak ada orang mula lagi. Kalau ada orang mula kan, jenuh kursi roda ni apa? Kasut roda banyak jalan tu lah. Orang muda-muda kan. Lagi laju. Apa yang perlu dia kata pergi balik, dia tak habaq pergi cara mana. Dia kata pergi balik ulang alik 7 kali. Dia kata takat tu aja. Jadi kaedah cara mana kita nak berjalan tu, ataupun kita nak lakukan 7 perjalanan itu cara kita sendiri yang mudah bagi kita lah. Itu dah lah. Dulu ada sekali orang Teluk Kubang matilah. Dia kata apa? Dia kata dia berjalan 2 kali, dia pun tak apa nak 1-2 skru jatuh lah dia ni pun. Nampak tak? Masa berjalan 2 kali dia kata, saya Ustaz, saya nak pergi ambil basikal, dia kata. Dia ingat tempat sa'i tu dengan Teluk Kubang, dia duduk Teluk Kubang nampak? Dia tak tahu kata dia di Mekah. Dia tak tahu kata dia di Mekah lah masalah dia. Tapi tengok muka orang Melayu ramai lagi, dia tak gaduh lah. Nampak ya? Jadi dia kata, Ustaz, saya tak larat jalan. Dia kata, saya nak ambil basikal. Ustaz boleh tunggu tak ambil basikal? Dia kata, basikal nak ambil di mana? Duduk ada di rumah, nak ambil. Nampak ya? Dia nak naik basikal. Nama dia Rashid. Dia kata, ni Pak Rashid, ini Mekah ni bukan Teluk Kubang. Dia kata dah tu muka Melayu ramai, dia kata. Nampak orang Teluk Kubang lagi, nampak muka-muka ramai.
kebetulan hari tu waktu Pumak ramai di Mekah ya, di vacation ya. Dia kata tak, ni Mekah ni. Nampak tak ya? Tak, dia kata naik basikal senang sikit. Tak. Pasal dia duduk pergi kebun apa naik basikal. Jadi nak saing dia basikal. Nampak? Hukum kata boleh lah. Kalau ada basikal subuh, boleh lah. Tapi mungkin urus dia masjid tak bagi lah. Ganggu orang kan lah. Mungkin bahaya mertua orang kan begitu begini, dia tak bagi lah. Itu lah cara dia. Baik. Dia makna kata kita nak hambak kata, pergi balik, ulang alik, sapak maruah tu boleh dengan cara mana pun. Ya? Asalkan kita dapat memenuhi perjalanan 7 kali. Baik. Nombor 3. Syarat yang ketiga, syarat ketiga habis tadi. Kemudian syarat keempat. Yang keempat ni maknanya tujuan dan niat bersa'i tidak kerana tujuan dia. Yang ni sama lagu tawaf juga. Tujuan berjalan tu kita kena jaga lah nah. Jangan ada berubah niat pada tujuan berjalan. Kita berjalan kerana sa'i, kerana ibadat sa'i saja. Jangan ada pasal lain. Ya. Pasal lain tadilah contoh macam saya buat contoh di tawaf ya. Kita nak hambat orang tak boleh. Kita nak berlumba dengan orang tak boleh. Nak cari barang hilang tak boleh. Nak pergi tepuk bau kawan tak boleh, tengok kawan jauh. Aku nak pergi hambat dia pergi tepuk dia pasal aku nak beritahu kata aku bermegah juga, bukan hang seorang. Tak boleh lah. Jangan berubah lah masa dia berjalan tu. Jangan ada apa-apa tujuan yang lain daripada berjalan kerana sa'i. Boleh ya? Tu nak kena jaga niat tu. Niat tu kena jaga elok-elok ya. Sebab sa'i ni tuan-tuan, dia tidak ada sunat, dia sa'i rukun saja. Tak ada sa'i sunat. Tidak ada sa'i sunat, sekali saja sa'i dalam satu ibadat haji, sekali sa'i dalam ibadat umrah. Dia bukan suka-suka je pergi sa'i sunat tak boleh. Ya? Tak boleh. Sa'i bidah pun tak ada. Dia sa'i bidah tau. Bukan kata tawaf bidah, sa'i bidah. Orang pakat tunggu atas bas semua, dia tak main lagi. Semua pakat tunggu. Bas nak berjalan lah, nak balik pergi Jeddah 12 tahun. Lepas 12 tahun, masa itulah dia tinggal tu. Siti Hajar hari pertama, dah sampai ke petang, dah tak ada makan, dah tak ada ayam. Duk melembung macam mana aku nak buat ni, nampak ya? Besok pun tak ada ayam. Maka dia pun tengok atas bukit Safa tu nampak kunang-kunang nampak beraya. Panas siang hari nampak beraya. Dia kata mesti ada ayam di atas. Tu dia ragas naik bukit. Dia ragas naik bukit tu rupanya tak ada ayam. Panas ya. Kepanasan tu nampak macam ayam. Miraj orang putih panggil kan, kunang-kunang Melayu kata. Fata Morgana. Itu bahasa Indonesia. Ya. Cantik ya. Dia berdiri, duduk di atas sapak, nampak pula belah maruah pula bukit belah nampak macam tu juga. Dia turun balik bukit, pinat belah bukit tu. Bayang tengok 450 meter. Bukan dekat turun cunurang naik balik. Naik hampa, tengok tak ada ayam. Tak ada ayam. Tak putus asa. Tengok balik ke sapak, nampak lagu ayam pula. Tadi dia tahu dah tempat tu tak ada ayam, tapi oleh kerana terlalu dahaga. Ya Pak ya. Sampai dia tak nampak, dia lupa dah apa yang dia tengok tadi. Dia turun lagi sekali. 7 kali ulang alik. Nampak tak? 7 kali ulang alik. Tak ada ayak juga. Tapi dia tak hampa. Nampak tak? Kemudian dia tengok ke anak dia di bawah. Anak duduk di bawah. Dan tempat hijrah Ismail tu, Nabi Ismail di situ. Dia nampak Nabi Ismail duduk tojah dengan tumit dia. Nampak tak? Tanah lah. Duduk tendang dengan tumit dia. Pasal apa budak duduk tendang ni? Pasal apa? Dia pun turun pergi tengok anak dia pula. Rupanya tengok ada ayak duduk keluar daripada tumit. Masa dia duduk tendang bumi tanah tu, keluar ayak. Keluar ayak keluar tu. Dia pun tahan dengan tangan dia zamun tahan. Ada zam-zam ya. Rupanya Jibril pukul dengan sayap dia. Pecah tanah tu, keluar mata ayak. Keluar mata ayak tu tidak daripada punca-punca bumi. Tak ada punca bumi. Di kawasan tu memang tidak ada ayak. Macam mana ayak boleh keluar kat tu kan? Ya. Kita kalau nak korek, nak gali tanam baik apa semua, kita kena tahu tempat tu ada ayak. Tapi tempat tu tidak ada ayak. Jadi ayak zam-zam tu keluar daripada mata ayak yang tidak ada puncanya di bumi. Nampak ya? Yang tidak ada punca di bumi.
Tapi ada mata ayak. Jadi keluarlah mata ayak tu. Ada masa tu mata ayak tu adalah keluar daripada periksa kaji apa semua. Mata ayak tu semua ada 8 mata ayak. Hari ni tinggal 2 dah. 6 lagi dah kambuh, tak ada. Tinggal 2 mata ayak dah ni. Yang tu adalah ni ya. Dan dia kata ditakdir setiap masa lagi dah tak ada ayat Zam-Zam dah. Mata ayak tu akan kampus. Pasal tinggal 2 ya. Sekarang tu nah, dia duduk cari macam mana nak main lagi tak ada. Ya. Tu di antara sedikit kelebihan air Zam-Zam lah. Ayat yang kedua, yang paling mulia dalam kewujudan makhluk ni. Inilah ayat nombor 2. Ayat nombor 1, ayat yang keluar daripada jari Nabi dalam peperangan Ahzab. Ada 2-3 peperangan, ayat yang keluar pada jari Nabi ya. Nabi ambil tangan buh dalam teko koja tu, teko macam bentuk orang perempuan tu kan koja dia panggil. Nabi pembuh tangan Nabi dalam tu, dia keluar ayat baik. Ayat terkeluar baik koja tu. Mulut koja tu. Jadi ayat tu katanya dia pada jari Nabi lah. 4,000 orang boleh ambil ayat tu. Minum dengan mandi dengan ambil wuduk apa semua ya. Itu mukjizat. Ayat tu pun tak ada punca mata ayat. Itulah air yang paling agung sekali atas dalam seluruh alam langit bumi ini. Ayat yang kedua ayat Zam-Zam lah. Ayat yang ketiga Haud, telaga Nabi. Ya, tidak lah, tidak. Boleh lah. Ayat keempat baru ayat sungai-sungai lain lah. Jadi ayat pertama sekali ayat yang keluar pada jari Nabi, ayat yang kedua ayat Zam-Zam, ayat ketiga daripada telaga Nabi Haud di akhirat. Baik, sambung ya. Itu yang kita faham lah. Jadi maknanya daripada riwayat kisah itu supaya kita dapat hayati dengan penuh ketabahan. Jadi kalau berlaku apa-apa kat kita ni tak sikit berapa hari lagi ni PBA nak tutup ayat ni untuk Pulau Pinang ya. 10 bulan lah, 10 sampai 14 tak silap saya. Kita akan rasalah kesan tak ada ayat. Masa tu kita akan teringat balik lah. Dan lagi-lagi dekat dengan kita sekarang duduk berlaku di Gaza sekarang ini ya. Bagaimana masyarakat Islam, saudara-saudara kita di sana, keputusan ayat langsung. Bukan tak ada ayat, memang tak dibagi ayat. Nampak tak? Dia tak bagi ayat, potong terus. Tak tahulah ya. Diharapkan mungkin Saudi pun dah mula buat bantuan. Saudi dah mula hantar tanker-tanker ayat yang banyak ke Gaza. Mungkin boleh membantu mereka lah. Penting ya, ayat sangat mustahak. Baik. Jadi bila kita dapat masalah ayat ni, kita kena betul-betul menyebutlah. Tuhan pun ada sebut dalam surah Tabarakalladzi kan. So ayat yang penghabis kan. Qul inna ashababun, pada ayat akhir dia dah sebut tadi kan. Kiranya kalau ayat Allah Ta'ala tutup punca ayat, siapa lagi akan bagi ayat kepada kamu? Ayat akhir daripada surah Al-Mulk, Tabarakalladzi. Tuhan tanya apa ya ayat tu ya. Sekiranya kalau tidak ada lagi sumber air, sudah putus keputusan air, siapa yang akan bagi ayat kepada kamu? Tuhan tanya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ayat tu lah. Ayat lah. Bila kita baca ayat tu penghabis, kita kena sambut Allahu Rabbul Alamin. Jangan lupa lah, baca Tabarakalladzi sampai ayat lah. Ayat akhir tu kita kena jawab lah, sebab Tuhan tanya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Ghawra ni maknanya ayat tu ada, tapi kita nak suar timba, nak cedok naik tak boleh. Dia tak sampai. Ayat tu dia rendah. Nampak tak? Kita nak suar timba dalam telaga, timba tu tak boleh capai. Ayat tu terlalu rendah. Itu makna ghawra. Ayat tu dah turun rendah. Nampak tak? Siapa nak tolong kamu? Kena harap hujan turun. Kalau Allah tak buat turun hujan, macam mana ayat tu nak bertambah? Nampak tak? Sebab tu bila sampai ayat ni, orang baca Tabarakalladzi, dia baca tiap-tiap malam lah ni kan. Banyak masjid dia baca tiap malam. Dia tak faham ni ayat hari. Sampai ayat hujung tu, dia kena sebut Allahu Rabbul Alamin.
baru betul. Ayat tu siapa nak bagi kat kita? Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Ini adab nak baca surah Tabarakallazi tu. Faham tak? Tu nah, itu sedikit kita kena faham. Baik, balik kita tadi. Yang keempat, tujuan niat bersa'i jangan berubah. Yang kelima, ya, empat saya lah. Ya, ini bayangan yang kita tengok tentang perjalanan tu dah. Yang duduk berjalan sa'i kan. Dia dua belah. Yang ni baru punya lah. Ni bahagian baru. Bahagian lama sebelah. Nampak? Orang naik kursi roda sebelah. Ini bahagian yang terbaru lah. Dua-dua boleh pakai lah. Sebab sudah ada fatwa daripada Saudi. Ulama-ulama dia, kita boleh bersa'i di dua belah bahagian. Ini gambaran sa'i. Jadi sa'i ini oleh kerana dia rukun, dia tidak ada sa'i sunat. Maka kalau sebelum Arafah, sebelum ukuf, sa'i semua pakai ihram. Orang lelaki-lelaki. Orang perempuan sebab dia pakaian dia sama, tak nampak beza. Kalau sebelum ukuf tu, maknanya kalau orang sa'i, mesti kena pakai ihram. Sebab sa'i itu adalah sa'i umrah. Kalau lepas ukuf, barulah orang sa'i itu ada yang pakai seluar baju biasa. Kebanyakan pakai baju biasa lah. Kalau sebelum ukuf, dia pakai baju biasa sa'i, ini merepek. Nampak tak? Halau dia keluar, kacau orang, duduk di luar. Maknanya kata sa'i sunat lah tu lah. Tak betul ya? Kalau kita tengok ada orang sa'i sebelum ukuf, yang tak pakai ihram, itu dah merepek dah. Semua mazhab tak betul. Maknanya kata dia cuba buat sa'i sunat. Nampak tak? Itu dah. Itu dah. Isteri saya buat sa'i sebab dia uzur, dia buat sa'i lambat sikit lah. Jadi saya nak teman dia sebelum ukuf. Masa tu dia buat umrah, dia buat sa'i umrah. Saya nak teman dia, saya kena pakai ihram. Saya berlakon nak pakai ihram. Kalau tidak orang tegur kita. Saya pun pakai ihram, bawa sama-sama teman dia untuk sa'i. Ya, tidak. Itu cerita dia. Kalau pakai baju biasa, jadi orang main tegak. Orang tamu haji main tegak dia. Apa ustaz pakai apa ni? Ustaz pula tu. Jadi merapulah. Bila saya buat begitu, akan jadi ikutan. Takut orang lain ikut. Dia tak? Ustaz boleh? Takkan kita tak boleh? Nampak mana? Itu nak kena jaga lah. Sebab sa'i sebelum ukuf, confirm. Memang sa'i umrah, bukan sa'i haji. Lepas ukuf, barulah sa'i haji. Sa'i haji boleh dalam dua keadaan. Ada yang pakai ihram, ada yang tak pakai ihram. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh berlaku. Baik, habis. Cakap tu lah kita sebut sebahagian daripadanya. Satu perkara yang kita nak faham, dia tidak ada syarat wudu'. Wudu' tak ada boleh. Dia tak ada syarat. Syarat menutup aurat, syarat wudu', bersih daripada hadas besar, hadas kecil, bersih daripada najis, tak ada syarat. Boleh belakang kat mana pun. Nampak tak? Ada duduk sa'i berambak, tarik pun dah. Duduk biar cerit. Tengah duduk sa'i, berambak. Cerit. Orang tua tak sedap lah, kesian lah. Berlemuah kan ihram dia. Dia kan tarik. Nampak tak? Jenuh dia pamit cepung, dia buat lari. Baru habis tu lantai, tarik. Nampak tak? Ya? Itu dia. Tak sedap orang tua kan. Sampai duduk sa'i tu, cerit lebih lah. Tak sedap. Ada yang kain ihram dia hak laki-laki, hak bawah yang hilang, tinggal tali pinggang dia. Nampak tak? Hak atas dah. Pun orang tua juga tak sedap. Lalu tepi dia. Orang puan saya, tu abang pasal apa tu? Saya pun hambat dia. Hak beritahu kata dia tak ada hak bawah. Saya tepuk dia lari dekat. Tak dapat tangkap lah. Nampak? Saya nak tepuk dia, nak habak dia kata, bawah dia tak ada kain lah. Saya tepuk, dia lari laju. Orang tua. Nampak? Tak dapat tangkap lah. Dia cepur kopi ragu lah. Makna kata sa'i itu sah. Satu sa'i cirit, satu sa'i telanjang. Tak pakai seluar, tak pakai kain. Dua-dua sa'i sah. Nampak tak? Pada hukum kata sah sa'i juga. Sebab dia tak dikenakan syarat macam tawaf tuan-tuan. Ada beza sikit. Inilah sedikit sa'i ya. Habis. Jadi bab sa'i ni tak ada masalah lah. Kita dah faham. Dia hanya 3 perkara sa'i. Pertama, kita berniat sa'i. Kedua, kita berjalan ulang alik 7 kali.
Ya. Ketiga, kita bermula daripada Safa, berakhir di Marwah. Itu je syarat dia. Mudah tak? Senang kan? Habis sa'i, kita tawaf sa'i, dan habislah 3 perkara 3 perkara tu dah habis, kita masuk. Kemudian mengikut dalam jadual hari ini, kita masuk pada bab yang berkaitan dengan pantang larang kot. Ya, pantang larang betul kan? Okey. Ada lagi apa hari ni? Belum betul tak? Tawaf sa'i? Tawaf sa'i. Tawaf sa'i dah habis dah. Jadi kita masuk larangan. Larangan dalam ihram ya. Okey, sekarang kita masuk larangan dalam ihram tuan-tuan. Pantang larang lah. Ini mustahak ni ya. Masak sangat-sangat untuk kita mengambil faham. Baik. Larangan-larangan dalam ihram. Ya. Larangan dalam ihram ya. Paling penting, ini yang paling penting dalam ibadat haji ni tuan-tuan. 4 perkara tuan-tuan boleh faham baik. Tuan-tuan dan puan-puan dah boleh buat kerja haji dengan sempurna. Bahkan boleh tolong bantu orang lain pula. Apa takak-takak nak bagi kursus-kursus pendek boleh. Kalau 4 perkara ni tuan-tuan dan puan-puan boleh faham, itu ialah master. Dia faham 4 perkara ni. Pertama, faham bab niat. Semua urusan-urusan berkaitan dengan niat ni kita faham semua, serok belok niat dan bersatu. Nombor 2, tawaf. Kita faham bab tawaf, syarat tawaf, sah tawaf, sunat tawaf. Nampak tak ya? Batal tawaf, kita boleh faham. Itu 2. Nombor 3, kita faham tentang pantang larang ni, kita baca ni. Kita tahu selok belok larangan, apa yang boleh, apa yang tak boleh, bagaimana denda, apa dia punya dam dan sebagainya. Itu nombor 3. Nombor 4, tahlul. Nak melepaskan diri kita daripada pantang larang, nak keluar daripada pantang larang. 4 perkara ni kalau tuan-tuan boleh faham elok ya, tahu kira-kira kalau tak-tak emergency boleh mengganti saya lah. Sampai tahap tu Ustaz nak pergi berehat saja belakang ada haid sikit, dia tolong ganti, kira boleh Pasal 4 perkara ni penting. Ni kita nak cakap bahas tu ni lah. Jadi hari ni kita cakap bab larangan dan pantang larang ihram. Larangan ni bukan larangan haram kan. Dia bukan haram. Dia dalam ihram, dalam pantang larang tu disuruh ada beberapa perkara yang kita kena dengan buat. Perkara yang dilarang semua perkara boleh. Dia bukan larangan haram dalam hukum fiqh. Yang kena faham tu lah. Dalam fiqh ni larangan dah ada siap. Al-halal bayin wal haramul bayin. Nabi kata. Yang halal pun dah terang, yang haram pun dah terang. Ya. Dah tahu dah benda-benda yang dipantang, yang larang sampai habis, sampai kiamat. Memang hukum tu berjalan terus. Ya. Selagi kita tak masuk surga, selagi kita belum masuk kubur, adalah pantang larang tu tak boleh. Tak boleh minum arak, tak boleh berjudi, tak boleh berzina, bagai-bagai lagi lah hukum tuan-tuan maklum tu. Yang tu tak masuk dalam bab ni. Larangan dalam ihram ni macam kita dalam sembahyang. Mari kita tengok, kita ambil contoh sembahyang lah. Sembahyang pun ada bunyi ihram kan, takbiratul ihram, dia tak? Nampak ya? Dia bunyi ihram juga tu. Takbir, dengan takbir itu bila kita kata Allahu Akbar akan jadi terhalang, akan dilarang beberapa perkara yang kita tak boleh buat. Sebelumnya boleh buat. Sebelum sembahyang boleh makan, boleh minum, boleh bergerak, boleh sembang, boleh bercakap, boleh berlari, boleh berlompat, ya. Berbagai-bagai perkara. Bila kita angkat takbir dan kita masuk dalam ihram. Nampak tak? Ihram dalam sembahyang apa dia? Tak boleh bercakap. Tapi cakap boleh kan sebelum ni? Tak boleh bercakap dah. Tak boleh makan minum dah. Tak boleh bergerak, berlari, lompat dah. Nampak tak? Tak boleh sembang-sembang dah. Tak boleh tidur dah. Nampak tak? Macam-macam perkara luar lah. Yang asalnya boleh, jadi tak boleh sebab dihalang dengan kerana takbir. Sebab tu panggil takbiratul ihram. Faham nanti orang tanya pasal apa takbiratul ihram? Pasal apa? Kerana apabila kamu takbir, ada perkara-perkara yang sebelumnya adalah harus, sudah dijadi tegah dan tidak boleh dibuat lagi dalam sembahyang.
Dia kena tahlul. Sembahyang tu kena tahlul, kita kena keluar daripada perintah larang. Tahlul dia adalah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tahlul dia. Nampak tak? Sebab tu Nabi kata at-takbiru at-tahrim, at-tahlilu at-taslim. Nampak tak? Ya. Dengan takbir jadilah tegahan perkara yang diboleh sudah jadi tak boleh. Nampak? Dengan taslim assalam sudah jadi halal, sudah dibolehkan balik. Jadi assalamualaikum itu adalah tahlul kepada sembahyang. Nampak ya? Boleh faham ya? Kita keluar pada perintah larang. Jadi dah boleh balik lah, boleh bercakap. Bagi-bagi salam, dah boleh bercakap, dah boleh makan, dah boleh apa balik lah. Jadi dalam masa berapa lama kita kena duduk pantang tu? Lebih kurang dalam 10-15 minit lah. Kalau 4 rakaat kita sembahyang, mungkin 10 minit atau 15 minit paling lama lah. Abang kita nak kena tangguh Ustaz. Macam tu lah dalam haji ni pun. Jadi perkara yang dilarang semua perkara boleh belakang. Bukan perkara tu haram pada hukum syarak. Perkara tu asalnya adalah harus kita pakai apa ni, pakaian kita pakai biasa ni. Harus pakai pakaian berjarit, pakaian bersarung. Harus pakai kepiah. Harus nak tutup muka. Harus pakai minyak wangi, betul tak ya? Harus kita nak berburu apa semua pakai boleh. Belakang semuanya harus belakang. Tapi bila kita dah berniat, maka kita benda-benda yang harus tadi sudah diharamkan. Itu panggil larangan dalam ihram. Dan dilarang perkara-perkara yang boleh. Perkara yang harus untuk sementara waktu. Dalam semasa sementara waktu tu kita dipanggil dalam ihram. Yang kita sepanjang yang kita dalam waktu yang kita ditegah tu dipanggil dalam ihram. Kita nak duduk lama-lama, kita kena keluar daripada ihram tu. Ya, kita nak keluar daripada ihram tu, kita kena tahlul, dia panggil tahlul. Cara kaedah tahlul tu adalah kalau sembahyang kita bagi salam. Kalau haji bukan bagi salam, dia ada cara lain lah. Kalau haji kita nak keluar pada perintah larang tu, pertama dia ada masa dia, kena jaga. Bila nak dia bukan suka-suka boleh keluar, dia ada masa yang dikhaskan baru boleh keluar daripada perintah larang. Jadi halal balik. Kedua, dia ada waktu. Kedua, dia ada kaedah cara. Macam mana cara nak keluar. Bukan aku nak tak mau buat haji dah, aku nak keluar dah tak mau buat haji, tak boleh. Menangis tapi dah 1000 tahun pun, nampak tak? Tak boleh keluar. Ya. Dia tiap-tiap ibadat ni dia ada cara dia keluar sendirilah. Macam kita sembahyang. Sembahyang dah. Sembahyang ni cepat terkeluar. Nampak tak ya? Kita duduk taradud, dia kata. Berbelah bagi, nampak? Tengah-tengah duduk sembahyang, elok-elok lah. Orang bagi salam. Assalamualaikum, piah. Bunyi beluang dia. Nampak? Dengar suara, lagu suara maksud. Maksud hutang aku 300 dalam 4 bulan tak bayar. Nampak tak? Ni dia main nak bayar hutang apa lah? Aku nak berhenti ke tak? Nak berhenti? Batal lah sembahyang siapa? Itu dia. Nampak tak? Itu dia panggil taradud. Itu sembahyang. Ya. Aku nak berhenti ke tak? Nak berhenti ke tak? Kalau aku tak berhenti, dia pun balik, aku tak dapat 300. Nampak tak? Nak? Ada peluang lah kata, nanti kerja Iblis lah tu. Iblis yang main cucuk kan? Nampak? Dia main dah, dia tahu tu dia. Nampak? Dia bayar hutang kat hang tau. Baik hang berhenti. Kita pun berbelah bagi. Aku nak berhenti ke tak? Nak berhenti ke tak? Nak berhenti. Batal lah sembahyang tu. Senang tak? Sembahyang senang batal. Nampak tak? Ataupun bagi syarat. Dia main saat ni aku berhenti. Batal lah. Habis. Tengok duk semua yang elok, duk tahu lah kata tadi ni, kuat-kuat dia orang kata nak main saat ni, nampak? Kita bagi syarat kat kita pula. Dia main aku berhenti. Allahu Akbar, walaupun kita dah takbir, tengah duduk sembahyang kita ingat dulu tu aja. Nampak tak? Kalau dia main saat ni aku berhenti. Batal lah sembahyang tu. Jangan sambung lah. Itu dia panggil taradud. Sembahyang, puasa pula lain. Nak buka puasa lah marah. Aku tak mau puasa dah, aku tak larat, aku nak berhenti, aku nak buka puasa. Hang kata 1000 kali pun tak batal lagi. Batal dia cara mana? Ambil cok kodok lepas dalam mulut, habis. Batal. Itu cara dia. Nampak tak? Boleh faham tak? Itu dia. Itu puasa. Haji. Haji lagi berat nak keluar tak boleh. Nampak tak? Tak boleh hang buat lagu mana pun. Itu dia. Hampir marah tabung haji pun. Tak boleh batal hang punya haji tu, tak batal. Kecuali dengan murtad. Pertama dengan murtad, kedua dengan tahlul. Tahlul ihsar dia panggil. Ya. Nak keluar daripada pantang larang tu, kita kena tahlul ihsar nama dia. Baru boleh.
Ataupun kita kena tunggu hari dia lah. Bagi orang yang buat umrah, tahlulnya adalah sesudah lengkap dia punya sa'i. Ini orang buat umrah. Bagi orang buat umrah, dia hanya boleh keluar pada mata larang apabila telah selesai dia punya urusan sa'i. 7 kali. Orang buat haji apabila sudah melakukan salah satu daripada 2 perkara daripada 3. 2 perkara daripada 3. 3 perkara ni, pertama sekali tawaf, kedua lontak, ketiga gunting. Ada 3. Dia kena buat 2 dari perkara masuk gunting. Gunting dengan tawaf atau gunting dengan lontak. Nampak tak? Bila dia gunting, dia melontak. Atau dia lontak, dia gunting, keluar. Dia gunting, dia tawaf. Atau dia tawaf, dia gunting. Salah satu, yang mana satu dia mula pun tak apa. Asalkan ada 2 regu dia tu. Gunting mesti kena ada sebab dia rukun. Nampak tak? Bila kena dengan tawaf, itu keluar. Ataupun gunting, kena dengan melontar. Nak lontak tu, dia ada masa. Maknanya apabila menjelang malam 10 Zulhijjah, baru boleh lontak. Tawaf pun begitu juga. Apabila menjelang malam 10 Zulhijjah, baru boleh tawaf. Jadi masa dia kena tunggu, bukan boleh suka-suka boleh keluar. Lagi tak masuk tengah malam 10 Zulhijjah, kita tak boleh buat 2 perkara tadi. Lontak gunting atau tawaf gunting. Nampak tak? Itu nak kena pasti, kena faham betul tu. Baru boleh keluar daripada pantang larang. Kalau tidak, kita tak boleh. Dia maka tu ini dipanggil larangan dalam ihram. Nak apa makna larangan tu? Supaya tuan-tuan boleh faham ya? Boleh? Larangan dia. Baik, sekarang kita tengok larangan ini ada perkara-perkara apabila seseorang bakal haji, ya. Berniat ihram sama ada berniat umrah atau haji atau berniat ihram sahaja. Maka terikatlah dia dengan larangan-larangan tertentu mengikut modul tabung haji. Kita bercakap ni, kita pakai modul tabung haji lah. Modul dia ada sebanyak 13 pantang larang, tuan-tuan. Mengikut modul lembaga tabung haji ada sebanyak 13. Kita tak boleh lari daripada tabung haji lah. Itu standard dia. Kita kena standardkan kita punya peraturan hukum dia. Jadi apabila kita berniat haji, berniat umrah, dengan sekaligus serentak ketika itu juga kita pun terikatlah dengan pantang larangnya yang 13 perkara, tuan-tuan. Ya, boleh. Jadi kita berehat dulu, insya-Allah. Boleh lah. Dah masuk 10:30, nanti kita sambung baliklah. Boleh, insya-Allah. Silakan tuan-tuan mengambil kesempatan berehat dulu, insya-Allah. Kita sambung dulu.